Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, berjumpa lagi kita dalam channel Cikgu Fazli Handsome. Okay, so hari ini kita akan belajar sambungan daripada bab 1 tingkatan 5 tajuk ubahan, iaitu bahagian yang ketiga, ubahan bergabung. So apa yang akan kita tengok hari ini, sebentar lagi saya akan tunjukkan. Okey, terima kasih kepada siapa yang sudi layari channel saya ini. Kepada sesiapa yang masih lagi belum subscribe, boleh subscribe channel saya, Cikgu Fazli Handsome, like, share dan komen. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, dan jom tengok apa yang kita akan belajar pada hari ini. Alright. Okey, para pelajar sekalian, kita kembali semula untuk mempelajari bahagian yang ketiga, bahagian C dalam bab 1 tingkatan 5, bab ubahan, iaitu kita akan belajar mengenai ubahan bergabung. Okey, apa yang dimaksudkan dengan ubahan bergabung ni? Ubahan bergabung ni ialah hubungan di antara 3 atau lebih pemboleh ubah dalam satu ubahan. Okey, contohnya dia boleh maksudnya ada lebih pemboleh ubah. Okey, kalau sebelum ni kita cuma belajar satu saja pemboleh ubah, okey, sekarang kita akan belajar dua atau lebih. Okey. So kat sini ada dua hubungan. Okey, yang pertama y berubah secara langsung dengan x kuasa m dan secara songsang dengan z kuasa n. Okey, kalau tu dalam bentuk ubahan, bermaksud sini yang pertama y berubah, okey, dia kata mula secara langsung dengan x kuasa m. Bermaksud bila langsung x kuasa m ni sebelah atas. Kemudian dia kata berubah secara songsang dengan zn. Okey, bermaksud zn ni di sebelah bawah. Okey, kalau nak tulis dalam bentuk persamaan, so y sama dengan k, mesti ada k. Okey, x kuasa m per z kuasa n. Okey, dalam bentuk persamaan di mana m tu 1, 2, 3, 1 per 2, 1 per 3. N pun nilainya sama macam M, 1, 2, 3, 1 per 2, 1 per 3. Dan nilai K ialah per malam. Okey, seterusnya yang kedua, hubungan yang kedua, Y berubah secara songsang dengan X kuasa M dan Z kuasa M. Okey, kalau tadi satu langsung, satu songsang. Bila langsung sebelah atas, bila songsang sebelah bawah. Kalau dua-dua berubah secara songsang, okey, bermaksud bila tulis dalam bentuk ubahan, y berubah secara songsang 1 per x kuasa m, z kuasa n. Serentak dua-dua di sebelah bawah. Okey, so bila nak tulis dalam bentuk persamaan, y sama dengan k per x kuasa m, z kuasa n. Okey, di mana nilai m 1, 2, 3, 1 per 2, 1 per 3. N pun sama, 1, 2, 3, 1 per 2, 1 per 3. Dan nilai K ialah per malam. Okey, kita tengok contoh pula lepas ni. Tengok semula contoh nombor 1. Diberi I berubah secara langsung dengan V dan berubah secara songsang dengan R. Jika I sama dengan 7, apabila V sama dengan 14 dan R sama dengan 2, ungkapkan I dalam V dan R. Okey, kat sini dia kata yang pertama, I berubah secara langsung dengan V. Bila disebut secara langsung, bermaksud V ni sebelah atas. Okey, yang kedua dia kata berubah secara songsang dengan R. Bila songsang, bermaksud dia ada per dengan R. Okey, ini dalam bentuk ubahan. Nak tukar balik dalam bentuk persamaan, I sama dengan K V per R. Okey, tukar persamaan mesti ada sebutan K. Okey, kemudian kita gantikan nilai I 7 sama dengan K tak tahu, V berapa? V 14 buat dalam bentuk kurungan per R berapa? R 2. Okey, kat sini kita boleh terus menggunakan kalkulator, tak payah buat cara manual pindah tempat bagai. Okey, so tekan 7. Okey, alpha calc. Okey, dalam kalkulator tidak ada huruf K, ada A, B, C, D, E, F, M, Y, X. So kebiasaannya saya akan suruh pelajar menggunakan huruf X. So tekan alpha, tekan X yang warna pink ni. Okey, kemudian kurungan 14 tutup kurungan, tekan ABC. ABC ni
pecahan ni, tekan ABC, tekan 2. Okey, nak dapat jawapan tekan shift card sebanyak 2 kali. Shift card, shift card. Okey, jawapannya ialah 1. So kat sini K sama dengan 1. Okey, K sama dengan 1. So 1 ni kita masukkan balik ke atas ke dalam persamaan perubahan tadi. So I sama dengan, okey, 1 tak payah tulis lah. So jawapannya I sama dengan V per R. Okey, dah siap untuk contoh yang pertama. Okey, contoh yang kedua, diberi P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q dan secara songsan dengan punca kuasa 2R. Okey, yang pertama kita buat soalan yang pertama dulu ni Okey, P berubah secara langsung bermaksud P berubah langsung dengan kuasa 3Q. Bermaksud Q ni, Q kuasa 3 berada di sebelah atas dan secara songsang mesti ada per pecahan dengan punca kuasa 2R. Okey, punca kuasa 2R, punca kuasa 2R. Okey, ini dalam bentuk ubahan. Okey, pindahkan ataupun tukarkan kepada bentuk persamaan. P sama dengan K Q kuasa 3 per punca kuasa 2R. Okey, kemudian masukkan nilai P4. Okey, P4 sama dengan K tak tahu. Okey, Q berapa? Q2. 2 kuasa 3 per berapa? R 64. Punca kuasa 2 64. Okey. So, kita guna kalkulator terus. Okey, cara yang sama macam contoh 1 tadi. 4. Okey, alpha calc. Okey, X. Okey, alpha X. Okey, kurungan 2 tutup kurungan kuasa 3. Ni warna kuning ni kuasa 3, tekan shift, tekan X2 ni, dia akan keluar tanda 3 ke atas ni. ABC pecahan punca kuasa 2 64. Okey, kemudian tekan shift calc 2 kali. Shift calc akan keluar X tanda soal. Shift calc tak keluar. Shift calc. Okey, jawapannya ialah 4. Okey, kat jawapan ni jangan tulis X sama dengan 4. Okey, tengok ni huruf apa sekarang? Huruf K. So bermaksud K sama dengan 4. So kita pindahkan balik K4 ni, masukkan ke dalam persamaan ubahan tadi. So oleh sebab itu P sama dengan K gantikan dengan nombor 4. 4Q kuasa 3 per punca kuasa 2R. Okey, kita dah siap soalan yang pertama. Okey, soalan yang kedua dia kata hitung nilai Q apabila P sama dengan 1/4, R sama dengan 4. Okey, bermaksud dia suruh kira nilai Q kuasa 3 ni pula. Okey, so kita masukkan nilai yang ada dalam soalan ni. Okey, P ni gantikan dengan 1/4 sama dengan 4. Okey, Q tak tahu, Q kuasa 3 per punca kuasa 2 R. R tadi berapa? 4. Okey, 4. Okey, so kat sini macam susah je. So nak senang kita terus menggunakan kalkulator. Okey, so nak buat macam mana ni? 1/4. So 1 ABC 4. Okey, alpha calc. Okey, 4. Okey, dalam kalkulator tak ada huruf Q. So bila tak ada huruf Q, kita pakai huruf X. Alpha X. Okey, tekan shift, tekan X kuasa 2 ni sebab kita nampak X kuasa 3 kat sini. Dia akan keluar X kuasa 3. Okey, tekan ABC, tekan punca kuasa 2 4. Okey, kemudian tekan shift calc, shift calc. Okey, kita tengah kira kejap. Okey, so jawapannya ialah 0.5. So dari kat sini jangan tulis sini X sama dengan 0.5. Tulislah sini Q sama dengan 0.5. So dah dapat jawapan Q sama dengan 0.5. Okey. So contoh yang terakhir sekali dalam tajuk ubahan bergabung ni ialah penyelesaian masalah yang melibatkan ubahan bergabung. Okey, contoh
Suatu nombor bilangan n selai bendera berbentuk segi empat tepat dibuat dari selai kain merah yang berubah secara songsang dengan panjang LCM dan lebar BCM. Okey, yang pertama kita kena create, kita kena buat dulu dia punya persamaan ubahan ni. Okey, fahamkan betul soalannya. Dia kata n berubah secara songsang dengan panjang L dan lebar B. Okey, bermaksud bila sebut songsang dua-dua ni dia dekat sebelah bawah. So n berkadar ataupun berubah secara songsang 1/L dan B. L dan B. Okey, so tukar balik pada bentuk persamaan n sama dengan K/LB. LB. Okey. Kemudian diberi n 50. Okey, n sama dengan 50. K tak tahu berapa, L berapa? L 5, B berapa? B 4. Okey. Kat sini nak kira secara manual pun boleh, nak menggunakan kalkulator pun boleh. Alang-alang tadi contoh yang pertama dan kedua kita dah pandai guna kalkulator, terus guna kalkulator tak ada masalah. Okey. So nak tekan macam mana ni? 50. Okey. Alpha count. K tak tahu, gantikan dengan huruf alpha X. ABC 5/4. Okey, tekan shift count sebanyak 2 kali. Jawapannya ialah 62.5. Okey, macam salah aje. Okey. Okey, tukar sikit balik. 5 darab 4 shift count. Jawapannya ialah 1000. Baru betul. Macam mana boleh silap dia tak tahulah. Okey. So sini K sama dengan 1000. Okey. So kita patah balik ke atas. K masukkan balik dalam persamaan ubahan ni. N sama dengan 1000/LB. Okey. Kemudian ini baru nak kira dia punya persamaan dia, bentuk persamaan. Okey, A yang pertama. Okey. Okey, so yang pertama ni, okey, ini bukan A ni, ini baru A. Okey, A, ini B. Okey, A. Hitung bilangan bendera jika L sama dengan 12.5 dan B sama dengan 8. Okey, kita pakai balik persamaan dah dapat tadi. So, N sama dengan 1000/LB. Okey, sekarang diberi nilai L 1000 gantikan nilai L dengan 12.5 darab B gantikan dengan nombor 8. Okey, nak guna kalkulator 1000 ABC kurungan 12.5. Tak nampak, minta maaf. 12.5 darab 8. Tutup kurungan, tekan sama dengan, jawapannya ialah 10. So jawapannya ialah 10. Boleh faham Puan Wong menggunakan kain merah untuk membuat 5 helai bendera dengan panjang setiap bendera ialah 20 cm. Cari lebar. Maksud tadi 20 cm ni ialah L, lebarnya B kita tak tahu. N ni ialah 5. So, kita gunakan persamaan ubahan yang dah dapat tadi. N sama dengan 1000/LB. N dalam soalan dia kata berapa? 5/1000. L berapa dalam soalan? 20. B tahu tak? Tak tahu. B tak tahu. So macam biasa kita terus menggunakan kalkulator untuk mengira bahagian B ni. So 5 alpha count 1000 ABC kurungan 20, tak ada kurungan pun tak apa, 20 alpha X. Dalam kalkulator ada huruf B, tak ada masalah, kita pakai huruf B, alpha B. Boleh, tak ada masalah. Kemudian tekan shift count sebanyak 2 kali. Jawapannya ialah 0.1. Jadi B sama dengan 0.1.
kita dah siap menjawab mempelajari ke semua bahagian A, ubahan langsung, B, ubahan songsang dan C, ubahan bergabung dalam bab 1 tingkatan 5. Okey, insya-Allah kita akan jumpa lagi untuk bahagian ataupun bab yang kedua. Okey, jika ada sebarang soalan boleh komen pada saya punya video ataupun boleh personal WhatsApp dengan saya. Okey, ataupun ataupun Facebook saya pun ada, tak ada masalah jika anda tahu ID saya. Okey. Dan itu saja untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Bye.